إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Muslimin muslimat, sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin limpah rahmat dari Allah, taufik, hidayah, inayah, as-sakinah, Allah masih lagi panjang usia kita dalam sihat wal afiah. Tuhan beri keizinan untuk kita boleh bersama dengan secara live yang seperti mana kita buat biasa lepas mari. Cumanya 2-3-4 hari lepas ni, 2-3-4 malam lepas kita rehat dulu ambil cuti cuti raya deh. Kalau tak cuti langsung kata mabuk kat daging lagi dengan ngajar tak gaduh-gaduh deh. Menyebabkan takut kita ngejemu, bimbang takut kita dijemu kepada pengajian, kita pun ambil berehat. Lebih-lebih lagi kita klik kampung lah, panggil kata balik kampung. Bila balik kampung dari segi lain kurang sempurna, kurang kekuatan, lagi pula dah suasana tidak memberi keizinan, menyebabkan kita tak ada buat live, kita tak ada tazkirah, tak ada buat pengajian. Alhamdulillah malam ni dapat kita ambil masa sikit supaya kita maknanya kata ada ingat-ingat ataupun kita mari bertemu supaya boleh ambil manfaat walaupun tak banyak sikit pun tak apa dah. Kita bersama malam ni dalam ruangan muzakarah tentang agama
supaya moga-moga dimanfaatkan oleh Allah. Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita bersama dalam majlis-majlis ilmu agama, tazkirah, muzakarah. Ingat kita kepada Allah, ingat kepada mati, ingat kepada akhirat. Semoga dengan kita berada dalam majlis-majlis walaupun dengan secara tidak langsung lah kita panggil, dengan secara tidak sama majlis tu dah, cumanya orang panggil langsung dengan secara live pun, kita harap juga kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita semua yang bersama dengan kita di dalam ruangan live malam ni. Alhamdulillah, muslimin para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia semua di kampung masing-masing daripada segala-gala tempat ni, macam-macam tempat daripada Pacang ngabai kita bersama juga dengan kita malam ni. Nah, Nurdi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ridwanuhu wa maghfirah, yang mana bersama dengan kita malam ni bersalih, beri salih, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mana hak belum lagi kita ni kongsikan supaya boleh sapa kepada orang ramai, pakak-pakak kongsilah melalui share, kita panggil kita bagi bank pan kepada orang supaya orang lain boleh bersama juga dengan kita malam ni untuk kita ambil manfaat, kita ambil kebaikan walaupun dengan secara tidak semajlis tular lah, kita panggil tidak semajlis tular, duduk rumah masing-masing, ada setengah-tengah duduk berehat dah, setengah-setengah duduk atas kenderaan, ada setengah-tengah duduk kerja lagi, lebih-lebih lagi pegawai-pegawai bomo-bomo hospital payabang tengah duduk kerja lagi dia ni. Walau bagaimanapun kalau boleh bersama dengan kita malam ni, alhamdulillah. Dah kita beri kesemangat lah bagi para pegawai bomo kita ni, payabang ke gapo ke hak kaitan dengan duk bicara rumah payabang sanam ke hospital ke ataupun di mana saja duk cara pesakit-pesakit ataupun orang yang duduk di dalam beringat dalam bab Covid ni. Semoga Allah Ta'ala beri kemudahan lah bagi pegawai-pegawai ataupun pekerja-pekerja, tak kira lah daripada sebelah Asia kita Thailand ataupun saudara kita di sebelah Malaysia pun, semoga-moga Allah Ta'ala beri kemudahan di dalam urusan kerja kita. Beri mudahan, beri selamat, beri berjaya lah dalam kerja kita tu. Tidak ada halangan, tidak ada kesusahan. Moga Allah Ta'ala beri kemudahan pada segala-gala urusan kita, urusan kerja kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang bersama dengan kita malam ni. Suara nyata ke tak weh? Cucu beri ada kata siang syat. Alhamdulillah, yang mana bersama dengan kita daripada segala-gala tempat di Melaka. Abang Nurdi ada di Melaka. Abang Ayub Sulong daripada Pacang. Salam babak ayah mai kau hai doa hai pom dua cak Pacang. Waalaikumsalam warahmatullahi, insyaallah Allah Taala bagi keberkatan, Allah Taala bagi keselamatan. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba, ya Allah angkatlah daripada kami balamu ya Allah dan wabak-wabak ni yang sedang berlaku ni. Kalaulah kita sedang di dalam keuzuran, syafaqallahu wa afaka, moga-moga Allah Taala beri kesembuhan dan Allah Taala beri afiat lah, selamat, beri gagah kelik, beri kita dalam keadaan ceria semula. Kalau kita duduk dalam keuzuran demam, duduk jadi batuk lah sehari dua ni, moga-moga Allah Ta'ala beri kepada kita kesihatan semula. As'alullahul azim, ya Allah, aku minta permohonan kepadamu ya Allah yang amat agung, yang maha agung. Rabbil arsyil azim, engkau lah yang menguasai arash yang begitu agung, yang begitu besar. Ayyashfika ya Allah, bahawa engkau menghenggo orang hok duduk dalam keuzuran, jadi sihat semula, gagah semula. Kalau orang kena Covid, pulih semula lah cepat-cepat. Mana-mana saudara kita yang sedang dikena oleh penyakit Covid, dia ada di rumah payabang sana ke, di mana ke, di hospital ataupun di klinik di mana pun, ataupun duduk rumah, ada setengah-setengah duduk rumah saudara kita lah ni dah. Duduk rumah kan, dah telefon hospital tu kata penuh, hospital ni kata penuh, duduk rumah dululah. Dalam duduk rumah kita duduk dalam keadaan kita ni, hubungi kita dengan Allah jangan putus. Antaranya doa kita, doa ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah. Tak kerti bahasa Arab, bahasa Melayu lah, mudah-mudah. Ya Allah sihatkanlah aku ya Allah, ya Allah buat tu baiklah penyakit-penyakit hak ada pada aku ya Allah. Minta dengan Allah, tu hubungi kita dengan Allah. Setelah daripada tu kita berubat lah. Orang kata makan ubat talaicong lah, orang ni kata makan kacai.
Hak ni pula dah kata makan kain ni lah. Makna kata apa saja hak bomo lah, makna kata bomo jangan orang ikut si. Ni ikut orang royak atau makan telur, orang atau makan ibu. Itu orang suruh makan cicak juga. Mana tengok-tengoklah kepada orang hak nek enam kepada kita suruh makan muga tu muga ni. Semoga maknanya kata benda hak duk tipu atas kita ni, kita panggil uzur penyakit ni, jadi cepat pulih ataupun sembuh dengan baiknya. Alhamdulillah yang saudara kita bersama dengan kita lebih kurang 180 orang ni, sama-sama kita kongsikanlah kebaikan ni. Semoga dengan kita ada dalam majlis ini, Allah Ta'ala anugerahkanlah kepada kita keberkatan, rahmat, kasih sayang dari Allah. Tuhan bagi pahala kepada kita, Allah ampun dosa. Tuhan bagi kesihatan, panjang usia kita, diminta ampun oleh para malaikat. Innal malaika, sesungguhnya malaikat ni la tad'u, malaikat ni hafal segala sayap, ajnihataha, hafal sayap-sayapnya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu agama. Kerana apa? Ridan bima yasna, kerana oleh kerana redha dengan perbuatan yang kita melakukan sekarang ni. Ni saat sekarang ni kita duk dengar perkara agama, moga-moga dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Malaysia pun bersama juga dengan kita pada ni, daripada Gong Badak. Alhamdulillah saudara kita daripada Malaysia banyak ni, daripada Gong Badak, daripada Duku ya kata Pek Bung jelas molek ni. Ni makna-maknanya kata ramai lah. Walaupun kita tak boleh bersama 2-3 malam dah, alhamdulillah malam ni kita boleh bersama malam pertama. Maaf sikit lah sekiranya kalau ada suara gangguan daripada budak-budak kecil, kerana kita duduk di rumah yang ramai budak-budak, anak-anak dara lah, ramai budak-budak, kadang-kadang budak-budaknya duduk bergurau bunyi suara dah, kemungkinan ada suara ganggu sikit saudara-saudara kita dah. Alhamdulillah malam ni kita mari bersama semula. Semoga kebersamaan kita di dalam majlis ni Allah Ta'ala bagi kepada kita macam-macam lah kebaikan. Paling-paling kurangnya Allah bagi pahala dan ampun dosa. Ini perkara yang perlu kita nak di dalam hidup kita hari-hari, supaya Allah menambahkan pahala dan hapus dosa kita atas barang apa yang kita boleh usahai dengan melalui ibadat apa? Semaya, kita baca Quran, kita buat kebaikan segala-gala lah. Antaranya ibadat ialah kita berada dalam majlis ilmu agama, kita dengar perkara-perkara yang mengundangkan manfaat akhirat kita. Ini pun masuk di dalam kata perbuatan yang Allah Ta'ala redha. Kalau kita duk minta tu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ini kita duk minta kata, ya Allah kami menuntut kepadamu, ya Allah nas'aluka, kami minta kepadamu, kami memohon kepadamu. Nas'aluka makna minta betul-betul pada Tuhan, kerana Allah yang boleh beri kepada kita. Nas'aluka ridhaka, redhamu ya Allah, aku nak redhamu, wal jannah, dan syurgamu ya Allah. Ni perkara yang perlu kita minta hari-hari kita. Hidup kita dalam ni, dalam hidup kita hari-hari 24 jam minta Allah. Wa na'udzubika min sakhatika, dan kita minta lindung, bukan minta sekadar redha dan syurga Allah Ta'ala saja, minta juga lindung dengan Allah. Minta lindung daripada apa? Min sakhatika, daripada kemurkaan engkau. Sakhat, kemurkaan Allah. Wan nar, dan neraka. Kita minta lindung dengan Allah, kerana orang lain tak boleh beri menyelamatkan kepada kita, tak boleh memberi keselamatan kepada kita daripada murkanya dan daripada nerakanya. Orang lain tak boleh. Walaupun hebat secara mana, pangkat tinggi secara mana, kayanya sedunia ni, harta benda dia sekalipun, dia tak boleh melindungkan kita daripada azab neraka Allah. Kalau boleh melindung Allah ya, bila Allah kita minta dengan Allah. Malah mana kita baca saat ni dah, dua patah saat ni, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta lindung dengan Allah daripada kemurkaannya, daripada kemarahannya dan neraka Allah. Alhamdulillah. Maknanya kata kita di dalam iman dan di dalam Islam, dua-dua benda ni yang perlunya kita nampak nilaian ya. Kita menghargailah dua-dua nikmat yang besar ini. Kita semakin kita masih lagi di dalam keimanan, masih di dalam beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Iman ada lagi bersama dengan kita. Iman yang ada pada kita ni menghargailah.
Jangan kita berasa kata aku beri medah tak apa dah tu. Lepas ada ni lah mana-mana nak jadi ikut dia lah. Aku percaya dah kan. Tak boleh. Perkara yang ada pada kita, kalau kita tidak menghargai, ingat satu hari Allah cabut. Allah akan tarik. Tak kira lah benda tu hak kita panggil nikmat hak dunia kita, harga harta benda, atau kita panggil kekayaan, atau kita panggil sihat tubuh badan, atau kita apa sajalah nikmat. Kerana di kita ni banyak sangat nikmat. Kalau kita nak hitung, Allah tak habis nak hitung, banyak sangat nikmat kita ni. Dalam banyak-banyak nikmat, sama-sama kita dah sebut nikmat iman dan nikmat Islam. Dua-dua ni kita masih di dalam beriman. Bangun pagi-pagi, alhamdulillah ya Allah, kamu masih hidup lagi aku dalam sihat wal afiah. Kamu masih lagi beri tetap lagi iman aku bersama dengan aku lagi. Kerana banyak, nak kata berapa banyak iman ni, tidak maknanya kata kita beranak jadi anak orang beriman sama dengan kita sapak bila-bila, sama dengan kita sapak mati. Tidak makna gitu. Ya ada satu ketika, satu waktu, ataupun waktu mana-mana masa pun, bila dikandaki oleh Allah, Allah nak cabut bila-bila masa iman kita. Ni lah perlulah kita kena ingat semua. Kena ingat semua kata nilainya iman hak bersama dengan kita. Kerana itu adalah nikmat yang paling besar dikira. Ulama kata. Ulama kata walaupun hak lain ada, kata riwayat lain nikmat ada kita, nikmat panjang umur kita, nikmat besar. Tapi dalam banyak nikmat, ulama kata, ada setengah ulama kata nikmat iman dah banyak. Besar nikmat iman. Iman hak ada pada kita. Oleh itu hargai. Lagu mana kita nak hargakan nikmat kita? Nikmat iman hak ada pada kita. Harga nikmat iman pada kita dengan makna kan? Dengan makna kita membaharui semua iman kita. Tak gitu. Benda hak ada pada kita, contohnya mutu kata. Kalau kita tidak hargai dia, kita main naik je. Pandai naik, orang panggil pandai naik, boh menyuk je lah. Menyuk enjin, cara basuh, cara nak jaga podi ataupun nak jaga kakahnya dalam, menyuk piyahnya, kita panggil pelaknya. Ini kena jaga juga. Tiba-tiba kita tak jaga menyuk hot tim sana je. Siapa pria masuk pam menyuk. Angin-angin pun tak boh, kadang-kadang. Tak itu. Satu hari menyebabkan nombor kereta yang biasanya kalau orang guna 20 tahun, 30 tahun, ia tak sampai 10 tahun kereta. Kena pecah enjin. Kalau mana boleh pecah enjin, dah menyok piyah 20 tahun menyok piyah. Ataupun kita panggil menyok enjin, tak ada tukar-tukar. Duk super tulo, tak cara langsung kakak dalam kereta tu gak kabut. Seluk penuh di kereta mutu. Menyebabkan benda hak sepatutnya panjang lagi umur. Sepatutnya boleh guna sampai berpuluh-puluh tahun, berbelah-belah tahun lagi. Tapi oleh kerana dia tidak hargai, dia tak nilai itu genah. Dia berasa kata bila-bila masuk barang kereta, dia kata barang dunia saja, barang tak pakai, barang hak satu hari kena tinggal. Iyalah satu hari kita kena tinggal sungguh, mutu kereta umur ni moga dunia. Tapi kita kena harga kerana nikmat tu, nikmat hak Allah bagi. Tak gitu, ingat orang hak biasa wasa tak hargakan nikmat hak Allah bagi tu, hak akan tarik nikmat tu. La in syakartum la azidannakum. Hak ni kita duk dengar cakap-cakap ayah ni dah. Kalau lah mensyukur, aku akan tambah lagi kebaikan tu kepadamu. Wala in kafartum, kalau lah mengkufur ataupun maknanya kata tidak menghargai apa sajalah, kita contoh kata mutus ni rumah tangga dah, ataupun apa-apa saja benda yang kita tidak menghargai, Allah Taala kata inna azabi lasyadid. Sungguh azabku ni berat. Mana azab ni kadang-kadang Tuhan azab atas dunia sudah. Lagu mana azab atas dunia Tuhan cabut, tarik kelik nikmat tu. Kata kita hendak boleh guna molek mapau. Duit-duit ada sikit dua sekut dua lah ni boleh buat makan buat apa. Pada dak baik kereta baik mutu dah. Ini kita nak royak nikmat hak bersama dengan kita, hak kita duk guna hari-hari mutu kereta gapo enjing tu enjing ni. Kita bila mana kita tidak harganya, bila mana kita tak ada nilai yang tinggi, menyebabkan Allah tarik kelik nikmat. Gitulah juga nikmat iman yang kita nak sebut malam ni. Masuk dengan tajuk yang kita bicara malam ni, hargailah nikmat iman dan nikmat Islam. Iman hak ada kita ni bukan sekut dua. Tak ada nilai. Tak ada nilai ni bukan makna murah, tak ada nilai makna tak nak letak harga tak boleh. Kita nak letak harga katanya mana iman hak ada pada kita, tak boleh letak, mahal sangat. Bagai tak ada harga makna mahal, harga tinggi sangat tu. Nak royak gitu ya ni. Iman hak ada pada kita. Oleh itu harga.
Lagu mana? Harga dengan mana kita membaharui semua email kita. Lagu mana cara membaharui? Ada Nabi ajar macam-macam cara membaharui email kita. Jaddidu imanakum. Hendak membaharuilah email kamu dengan banyak kamu sebut la ilaha illallah. Itu salah satu di antaranya. Salah satu di antaranya nak mengkuat ataupun nak membaharu email kita ni dengan kita banyak ucap la ilaha illallah. Berzikir kita panggil. Kuat dalam berzikir. Sebut nama Allah. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Hanya orang beriman yang apabila disebut nama Allah maka hati dia tu jadi kelip-kelipan. Wajilat qulubuhum. Hati hok karak-karak ni. Kerana hati kita ni dia berkarak. Hati kita ni ya ada masa-masanya cemar, kita panggil. Cemar dengan sebab apa? Dengan sebab dosa. Tiap-tiap kali kita buat dosa, kita salah dengan Allah, Allah akan titik. Ini kita dah baca semua dah. Titik dengan titik hitam di atas muka-muka hati kita. Menyebabkan hati itu hitam. Hitam berkarak, bertindai-tindai. Cara nak nyucikan hati daripada karak dosa ialah sebut nama Allah. Sebut nama Allah dan kita dengarkan ayat-ayat Allah menyebabkan tambah iman kita. Wa iza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat, maksud ayat-ayat sini ialah baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua zadathum imana, menyebabkan tambah iman kita, kekuatan iman kita, menyebabkan hati kita hok duk tak berapa mana kepada jalan akhirat, jadi rasa semangat. Begitu sungguh. Begitu sungguh. Kalaulah kita kita tak ada ambil berat bakning, kita panggil atau duk kerja bak dunia mata katalah. Kerja dunia cari makan, tak ada ambil dengar pun kalam-kalam Allah, tak ada dengar pun sebeda-sebeda Nabi, tak ada dengar pun nasihat-nasihat, menyebabkan kita ni tak berapa mana semangat dalam hak untuk kita nak melakukan kebajikan ataupun ibadat kemudian daripada mati. Gitu-gitu lah. Gitu-gitu ada mau ya asmaya we, maya. Dak gitu. Puasa we sunat Arafah. Masyaallah demo rawe tak berapa mana. Itu masuk dalam kata kita tak semangat dengan akhirat. Sebab apa? Sebab hati kita ni, keiman ni orang panggil. Keiman ni hak ada pada kita ni begitunya lemah. Kerana iman ya ada kalanya gagah, ada kalanya lemah. Iman yazid wa yanqus. Iman kita ada kalanya menambah dan ada kalanya kekurangan. Kurang tu kita tak ada semangat tu. Sebut bab akhirat gitu-gitu ya. Tak semangat. Tak ada yang bersungguh. Buat dengan malah, buat dengan tak ada arah, buat dengan masuk pakat teh. Kalau dapat orang ramai buat, kalau belakang orang tak ada orang agak gitulah lah. Buat pun ujung-ujung malah-malah. Dengan sebab apa? Iman. Iman ni perlu kita kena jaga. Jangan berasa kata aku anak orang beriman dah, aku anak orang Islam dah, tak apa tu terjamin. Tak terjamin. Nak kata berapa banyak orang bila masa Tuhan nak cabut malam-malam, bila masa boleh iman kepercayaan tu menyebabkan dia rasa tak ada apa tak ada apa, ada hal tu panggil. Tak ada hal, tak ada masalah nak cabut atau saya cabut, dia tak berasa saya sikit. Ini orang yang tidak takkan harga nikmat iman, nilai yang gitu tinggi nilai. Sebenarnya nikmat iman ni tinggi. Nak kata berapa banyak orang walaupun pakalnya, cerdiknya, bijaknya dari segi pemikiran, tapi bila Allah tak bagi saja ya. Orang hidup semasa Nabi sekalipun, boleh jumpa dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah sekalipun, waktu mana Allah tak bagi hidayah, kita panggil saja ya. Saja. Ada setengah-setengah Muhammad ni baik, Muhammad ni tak gitu. Belum ada Nabi kita seru agama Islam, belum Allah Ta'ala latih kita jadi Nabi, jadi Rasul ni, kita dengar cakap ni kisah ni tak. Orang panggil nama gapo Nabi kita, orang gelar gapo? Muhammad Amin. Makna gapo Amin? Molek Muhammad ni. Muhammad ni berjuru. Baiknya, kecek tak pernah bohong, janji tak pernah silap. Apa saja orang harap tak pasal khianat. Ini akhlaknya Nabi kita. Ini baiknya, belum pada jadi Nabi, jadi Rasul lagi.
belum pada Allah Ta'ala turun wahyu tu comel dah akhlaknya. Semua orang kenal berlaku kata Nabi kita ni orang baik, orang akhlak yang begitu bagus, orang yang amanah, orang kecil, tak pernah silap, tak pernah bohong. Tapi waktu mana Nabi kita bawa agama Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya menyampai kepada kaumnya, maka terbahagi kepada dua. Ada setengah beriman, ada setengah tak percaya. Bahkan bakit macam-macam, kata Muhammad bohong lah, tukar sihir lah, gila lah, macam-macam Ini makna apa? Makna kata hidayah milik Allah. Walaupun hidup semasa dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, bahkan belum pada Nabi Muhammad diangkit, dilatih jadi Nabi Rasul tu, dia percaya sangat pada Nabi kita, dia mengagung-agungkan Nabi kita. Tapi waktu mana Nabi kita benar-benar sebar, Nabi kita sebar Islam, waktu itu dia tak percaya. Bahkan macam-macam dia tahmuh, dia tuduh, macam-macam dia menghinakan Nabi SAW. Ini nak bayar atas iman milik Allah, hidayah milik Allah. Lalu tu jangan main-main. Walaupun kita jarak dengan Rasulullah ni, kalau kira masa jauh ni, jauh masa kita dengan Rasulullah, jauh mana dah 1400 tahun kira situ, bukan dekat. Tak sah kata 1400, kalau 200 tahun kita rasa jauh dah. Macam mana syekh-syekh kita, kalau kita pergi duk tani Syekh Ahmad, Syekh Daud ni, mereka itu meninggalkan kita beratus-ratus tahun dah, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun yang lalu. Kita berasa lama dah. Berasa lama dah. Apatah Nabi kita SAW 1400 tahun lebih, dekat 1500 tahun dah deh. Makna apa? Jarak jauh kita dengan Rasulullah SAW. Tapi walau bagaimana jarak jauh, masanya kita percaya kepada Rasulullah. Ini makna kata Allah bagi kepada kita. Habis Nabi ulai 3 kali. Nabi ulai 3 kali. Nabi kata tuba liman ra'ani wa amana nabi. Beruntung orang yang tengok aku, orang yang dia hidup semasa dengan aku dan boleh jumpa dengan aku, hidup semasa aku, jumpa dengan aku, dan dia beriman kepada aku. Nabi kata beruntung orang itu. Beruntung orang yang hidup semasa aku, dia beriman dengan aku, dia dah jumpa dengan aku. Sahabat-sahabat lah. Sahabat Nabi yang hidup semasa dengan Nabi, dia jumpa dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Kemudian Nabi ulai 3 kali tuba summa liman lam yarani wa amana nabi. Berutungnya. Makna begitu lalu dia tu ulai apa 3 kali. Bagi siapa tu? Liman lam yarani. Bagi mereka yang tak biasa pun tengok aku. Hidup bukan semasa aku, tapi wa amana nabi, mereka itu beriman kepada aku. Siapa dia tu Nabi sebut 3 kali tu? Kita ni lah. Kita yang tak hidup semasa dengan Nabi, jarak jauh dengan Rasulullah SAW, tapi kita percaya apa yang Nabi kita bawa mari kepada kita. Tetap dengan akhirat, tetap dengan bak syurga, dengan apa pahalanya, amalan-amalannya, bak Allah Ta'ala ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan kuasa segala-gala, semua tu bawa ke daripada Nabi SAW. Percaya tak? Percaya. Inilah kita. Cumanya kita lah ni kena jaga benda ni, kerana benda ni orang panggil iman ni, bila-bila masa Tuhan boleh cabut sekiranya kita tak ataupun kita tidak hargainya. Ini kita nak kecek bab ni malam ni, hargailah iman kamu. Hargailah iman kita dengan apa? Dengan banyak kita membaharui iman kita. Antaranya Nabi kata banyak sebut nama-nama Allah, banyak dengarkan ayat-ayat Allah. Sungguh kalau kita tak sebut nama Allah, menyebabkan hati kita ni rasa apa, panggil kering. Kerana zikir-zikir ni ulama bila ibarat balas mana air. Zikir kita sebut la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ikut bagai-bagai apa zikir ni, itu dibanding semacam mana air. Air ni waktu mana putus, tidak disirai di atas tanaman, menyebabkan tanaman itu jadi layu, kering, kecu, akhir-akhir mati tanaman itu. Main ria kita tanam siapa kau mengu-mengu tak ada berjiru, hujan pun tak turun, panas pula sehari 2 ni, masa pun tak apa bulan. Kita tengok sekali lagi tinggal ada batas aja dah, daun ada dah, kering kotor dah. Apa tu? Tak sapa air. Begitulah bandingnya hati kita yang mana tidak sapa air zikrullah, yang tidak sebut pun nama Allah, tak kira lah sebut melalui subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun melalui selawat kepada Nabi SAW. Kerana selawat itu pun masuk di dalam kata bagai zikir dah. Zikir juga selawat ni.
Ada setengah-setengah dia mau tanya, kita selawat banyak-banyak ni, nyanyi makna kita besar Nabi lebih pada Tuhan kan ni. Moga selawat Nabi ni apa ni duk besar ke Nabi kan, moga duk selawat kepada Nabi duk besar ke Nabi, maka berzikir lagu mana zikir. Maka ulama jawab dah, kita selawat kepada Nabi itu pun salah satu daripada bagai-bagai berzikir dah. Orang berzikir dah, orang sebut subhanallah ataupun alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallahil azim, subhanallahu bihamdih. Sama ya dengan sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ya, sama-sama masuk dalam kata bagai zikir dah. Apa saja yang kita minat, we ada dalam hidup kita hari-hari. Paling tak ada paling kurang setelah daripada kita solat fardu 5 waktu, sebutlah nama Allah. Apa saja yang kita boleh buat, itu salah satu di antara kita menguatkan iman yang ada pada kita, dan kita masuk di lain kita menghargainya. Hargai iman, hargailah iman kita. Itu maknanya kata iman ni perkara yang besar, perkara yang begitu mahal. Tiba-tiba kita buat tak ambil berat lah. Tak ambil berat ni mana ikut dia situlah. Ada tak ada sudah. Cahaya cek cahaya atik tak cahaya tak boleh. Kena hargai benar. Kena besar, kena memberati, dan kena balik kita ni kena ambil berat. Antaranya hak Nabi lah, Nabi SAW nak royak tentang iman. Kadang-kadang kita kata iman ni gapo iman. Cahaya saja kan. Banyak perkara. Cahaya tentang dengan gapo. Banyak benda ada sakut paut dalam bab iman ni. Kerana iman ni kalau kita panggil kata mengaku cahaya bukan sekadar kata mengaku cahaya, ada banyak benda lagi hak sakut paut dengan benda orang panggil iman tu. Tapi banyak kan Nabi apabila dia besarkan bab iman ni, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, dua ni hak besar. Walhal iman ni hak kita dah maklum sama dah cahaya kita ni kepada ni benar ni perkara ni mesti kita kena kemah, mesti kita kena berat dan besar dengan ni benar ni. Hak mana kita biasa dengar hadis Nabi SAW, satu ketika ni malaikat Jibril mari di atas rupa seorang laki-laki yang comel rupanya. Seorang laki-laki comel rupanya, pakaian bersihnya, rambut-rambutnya comel, tidak ada bekas-bekas dalam musafir dak. Maka orang ni malaikat Jibril lah mari di atas rupa seorang laki-laki, pergi bersama, pergi jumpa dengan Nabi SAW. Bila berjumpa dengan Rasulullah pelago lutut. Sahabat tu tengok, tak biasa tengok orang ni. Tak biasa tengok orang ni back mari di mana ni. Mari di mana orang ni, rupa ni tak biasa tengok. Kalau lah orang hok duduk dekat-dekatnya boleh tengok. Biasa duduk tengok muka orang duduk keliling kelala ni. Tak biasa tengok. Nak kata orang jauh pun tengok pakaian comel-comel. Rambut-rambut pun molek-molek, tak ada bekas orang berjalan ni zaman dulu ya ada bekas. Kerana berjalan sampai dulu jalan naik kuda, naik uto. Bila berjalan jauh-jauh ni ya ada bekas bau ni, rusuknya rambutnya, moga mari jauh. Tapi ini tak ada nampak bekas pun rambut comel-comel lagi. Tiba-tiba dia gijak berdepan dengan Rasulullah, dia tanya. Dia tanya Nabi 3. Pertama, ya akhbirni alil Islam. Wahai Muhammad, mu cerita kepadaku tentang Islam. Apa dia Islam? Nabi pun khabar kepada dia. Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Nabi sebut satu-satu tentang Islam. Setelah pada tu akhbirni anil iman pula dah. Bila Nabi jawab, dia kata dah, Nabi jawab pergi tu, Nabi dia jawab sadaqta, betul Muhammad. Kena mu jawab lagu ni. Islam ialah orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, orang sembahyang, orang puasa, orang zakat, orang haji. Sekiranya dia kuasa kepada haji tu, jalan makna ada kuasa lah, kemampuan untuk dia pergi kerja ibadat haji. Tak gitu. Ini makna kata apa? Semua hak Nabi royak, hak Nabi cerita hak ni tu dibenarkan oleh dia. Dia tanya supaya dia tak tahu, tapi waktu mana Nabi kita cerita, dia jawab dah betul. Itu menyebabkan sahabat-sahabat yang ditercengih-cengih, heran lah. Heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sahabat kata, aku heran, dia tanya. Sebenarnya dia tanya, makna tak tahu, tapi bila Nabi kita jawab, dia membenarkan. Tu sahabat heran. Apa dia tanya pula yang kedua, akhbirni alil iman. Wahai Muhammad, kamu khabar kepadaku apa dia iman. Nabi pun berkhabar kepada dia ataupun cerita kepada dia.
Iman itu antuk minu billah, antuk mina billah, bahawa beriman kepada Allah. Allah, kalau kita nak cara beriman kepada Allah ni panjang lebar ni. Beriman kepada Allah, kalau kita terjemah bahasa Melayu kita betul-betul percaya kepada Allah. Percaya dengan Allah. Lagu mana percaya dengan Allah? Pengertian kita. Percaya ke mana? Kata orang rukun iman ada nekara. Pertama, percaya dengan Allah atau percaya kepada Allah. Percaya ke mana? Hak kita tahu hak kita tahu ni percaya lagu mana. Ni bahasa banyak ni ulama daripada percaya kepada Allah ni lah mari buat kitab tauhid ni. Mari kita buat kitab tauhid, percaya kepada Allah ni supaya kita mudah reti, mudah faham. Masuklah kitab tauhid ialah kita ngaji sifat 20. Tu masuk dalam ni dah, dalam kata percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah dimaksudnya ialah percaya kata Allah tu ada. Allah tu bersifat dengan sifat wujud, bersifat dengan sifat qidam, bersifat dengan sifat baqa, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah, qudrat, ilmu, hayya, sami', basar, kalam. Tak gitu. Ni ulama mari ambil bubuh dalam kitab supaya mudah kita memahami. Mudah kita reti, mudah kita tuju, mudah kita masuk di dalam pengajian. Kalau gitu kita tak lepas lagi lah kalau kita tahu percaya kepada Allah dia mata percaya kan? Ni ulama ada bahasa panjang ni tentang percaya kepada Allah ni. Kita nak jawab lagu mana? Percaya kepada Allah lagu mana rupa kita percaya? Tak tahu juga. Percaya kata ada lepas tu dia mau tekan lagi dah Allah ada, kita pun ada. Apa beza di antara ada kita dengan ada Allah? Bulan ngango kisah mata nak jawab lagu mana ni? Kita pun ada, Tuhan pun ada. Beza betul mana ada kita dengan ada Tuhan. Ni inilah perkara yang perlu kita reti, perlu kita tutup reti. Carilah jalan-jalan mana pun supaya kita boleh faham betul-betul kata Allah ada gini cara dia. Ada Allah ni ada yang sebenar-benar ada. Ada kita ni ada penye-penye, ada yang sama tara, ada kita tidak kekal, ada kita yang macam-macam, ada kelemahan ada pada kita. Ada pun ada Allah, ada yang sempurna. Ini makna kata ada. Maksud kata berpercaya dengan Allah tu banyak bersakut paut di dalam tu. Ini maksud dalam kata beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kata bab iman ni banyak berkait dengan dia. Makna kepercayaan kita tentang dengan Allah, percaya tentang dengan malaikat. Ni percaya malaikat ni sejenis makhluk yang Allah Taala menjadi daripada nur cahaya. Tidak dapat kelihatan kita kalau tak dapat izin daripada Allah. Tak gitu. Dia ni tidak ada lelaki, tidak ada wanita, tidak ada jantina kita panggil. Tak ada nyata, tak ada tino malaikat ni. Sejenis makhluk yang Allah menjadi daripada nur, daripada cahaya. Tak ada tino, tak ada jatah dan tidak mempunyai nafsu dan tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Gitu. Ni pas kita biasa tengok lagi. Tak esok. Pan Nabi ayat atau ada ni gini malaikat sejenis makhluk yang Allah menjadi daripada nur. Pergi kita sebut ni percaya ke tak? Tak usah tengok ni. Tak sedap dah. Tak sedap tak usah tengok. Tapi bila ada iman dalam hati kita walaupun tak usah tengok, tak biasa nampak, tak biasa dengar, kelitah lah hati pun tak biasa, tapi ku percaya juga kata malaikat ada. Malaikat ada. Rupa lagu mana wallahu alam muka kita tak biasa tengok. Cuma bila lah Nabi yang khabar Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran kata ada sejenis sejenis makhluk Allah namanya malaikah. Bila banyak, bila malak sejenis makhluk malak. Tak gitu, ada jenis makhluk yang tidak laki, tidak puas, tidak makan minum, tidak tidur, jenis makhluk nama malaikah. Banyaknya makhluk ni. Maka walau bagaimanapun kita tak biasa nampak, kita percaya juga. Ini panggil iman dengan malaikat. Gitu. Ni. Inilah perkara yang perlu kita kena hargai. Kena berasa kata perkara ni perkara yang banyak sangat harga, nilai tinggi sangat. Baru semua dengar benda ni. Percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab Allah, percaya dengan rasul, percaya dengan hari kiamat, antuk minu wal yaumil akhir. Beriman percaya dengan hari akhir. Hari akhir makna hari hancur langit bumi ni. Hari surah. Tak ada dah lepas pada tu hari, tak ada dah. Ada hari akhir, hari akhirat tu. Ni kena percaya dan percaya juga dengan qada.
Kita panggil dengan qada qadar. Qadar baik ataupun jahat, semua tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam kata kepercayaan yang kena ni. Ini kena reti dengan secara benar-benar reti deh. Ini perkara yang perlu kita kena jaga. Kadang-kadang kita buat lebih kurang ya. Reti ratik dak ratik, ambil berat ratik tak ambil berat ratik, menyebabkan satu ketika satu hari lemah iman kita, rasa apa tak sedap. Rasa tak lah mana. Dengan sebab lemah iman itulah amal kesal kepada amal kita. Amal maya kita tu lah. Maya kita pun buat lepas-lepas, buat tak setara mana ni. Buat supaya tu tak ada kasih. Orang panggil buat tak ada kerana kasih kepada Allah. Kita buat amal ibadat ni tak kira semaya, baca Quran, apa saja kita buat kebaikan ni, we ada kok kasih ataupun takut lah pada. Tak kasih pun buat kerana takut. Apa maya takut? Takut Tuhan boleh dengan aku. Dah itu. Dah itu. We ada. Tak paling tak ada takut kerana kasih. Tak apa dah. Mana-mana so di antara dua ni. Ni buat lepas. Buat orang ada ramai. Tu buat orang tak ada. Kata demo pula. Jadi tak ada kerana Allah. Buat kerana orang panggil. Itu sebab apa boleh jadi gitu? Tak adilah. Iman, kepercayaan dalam hati tu kurang sangat. Ni torok. Dengan sebab torok itulah wak we lepas-lepas. Tidak jadi bersungguh. Tidak jadi beradang orang panggil ni. Ada orang tahu ni caun kau banci kong masjid pada besar yang duk terima lagi. Duk terima lagi pada besar lo ni, buka pungut teh derma khairat, mana-mana yang sudi mana nak masuk ratik kongsi untuk masuk buat bangunan masjid di pada besar boleh lagi. Tengok di post hak kita buat esok lepas mari tu ya ada banci deh. Ya ada banci. Sekarang lo ni jadi kita tak ada bubuh dak. Pasal apa? Bubuh belakang tu banyak dah. Hak lepas mari tu banyak dah kita bubuh. Jadi hak ni kita baca biasalah. Nama ke muak demo juga. Nama kata buat esok tak duit mata ustaz ni. Kita lalu tu mana-mana hak duduk nak wi lagi ataupun nak masuk pada jalan masjid boleh. Kita tengok hak yon lang deh. Dalam minggu lepas tu ada lagi lah banci hak bubuh lek bawah tu. Tak gitu. Jadi hak lepas belakang-belakang ni kita tak ada bubuh mana. Ni mungkin ni saudara kita hak bunyi tu banyak dah lah. Terima kasihlah mana-mana hak derma khairat kepada masjid pada besar tu untuk nak menyudahkan masjid. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga Allah Taala beri murah lagi rezeki, panjang usia kita dalam sihat wal afiat kita hubung lagi tentang nak hargai nikmat iman yang Allah Taala bagi kepada kita. Ialah banyak kita membaharui dengan dengan kita banyak berzikir lah, kita panggil banyak kita berzikir kepada Allah. Di samping itu berdoa katik berzikir, cara berzikir ni kita sebut nama Allah. Doa kita minta memohon kepada Allah supaya Allah Taala kemahkanlah iman kita. Tuhan kemah iman kita ataupun kejak bersama dengan kita sampai bila-bila. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh dengan ghain bukan dengan ain. Ada setengah-setengah baca jadi bunyi dengan la tuzigh. Tuzigh jadi dengan ain, dengan ghain. La tuzigh dengan ghain. Ya Allah jangan kamu memaling. Tuzigh makna memalingkan. Qulubana hati-hati kami ba'da idh hadaitana setelah daripada kamu hidayah dah kepada kami, beri nampak dah kepada jalan akhirat, nampak dah kata kita lepas pada mati hidup kelak, ada syurga, ada neraka, ada pahala, ada dosa, ada hari kiamat. Kita percaya dah. Maka ya Allah jangan kamu memalingkan hati-hati kami setelah daripada kamu beri dah iman kepada kami. Janganlah ya Allah. Atau kita minta dengan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu minta dengan Allah sama-sama. Satu lagi, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membalik-balikkan hati, yang membolak-balikkan hati kita ni. Hati-hati kita ni kayak berasa gitu, kayak berasa gini. Berasa gitu orang panggil bolak-balik. Kadang-kadang kita berasa semangat dengan bab akhirat, berasa bersungguh. Kadang-kadang berasa tak ada lah mana hari ni. Sama-sama baca Quran boleh, setengah-setengah juh ada tengah-tengah jadi naik angin molek sampai sejuh. Kena itu lalu mangat hari ni, mangat. Jadi hari ni jadi kuat hari ni.
baca Quran sampai sejuh, berselawat mengatik sampai beratus, sampai beribu hari ni. Tak gitu. Ya mari kadang-kadang tak berapa lah mana. Jadi api tak kuat baca pun gitu-gitu ya nak lepas. Boleh lah 2 4 5 ayat katuk dah. Abang-abang bunyi sadaqallahul azim. Itu. Ya tak gerak tu. Waktu ya tak gerak tu kita minta dengan Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub sabbit. Sabbit ni kita minta wi Allah Taala tetap. Jangan dia balik pergi kok tak molek sangat. Wi tetap. Sabbit qulubana ataupun sabbit qalbi, ya Allah tetapkanlah hatiku ni ala dinika, atas agama engkau. Atas agama Allah makna kan? Mana atas agama Allah amalan kita ni, amalan semaya, baca Quran, zikir, sedekah, selawat, infak, apa saja hak kita buat tu we tetap atas agama. Gunakan tenaga tubuh badan kita, mulut, lidah kita, mata, telinga ni atas jalan yang Allah redha. Itu panggil sabit hati kita ni, kerana hati kita rajuk kan. Kita minta kita tetap hati kita atas agama Allah. Bila hati kita tetap, mata kita syomel, telinga kita dengar hak molek, mulut lidah kita kecek hak jadi akhirat, hak jadi boleh pahala, kaki tangan kita semua usaha tu hak membolehkan pada kita selamat di akhirat sana. Sebab hati kita syomel, kerana hati yang rajuk kan. Hati rajuk ni kita dengar dah. Ala inna fil jasadi mudrah. Hati-hatilah, beringat ada dalam tubuh badan kita ni satu tokok daging. Mudrah, Nabi sebut mudrah ni tokok daging. Iza saluhal jasadu kulluh. Bila baiknya tokok daging tu, baik habis seluruh tubuh badan kita, mata baik, telinga baik, lidah, kaki, tangan, perut dan farak kita semua lujuh-lujuh anggota comel belaka. Comel makna tak buat hak dosa lah, buat hak baik, boleh pahala mata. Wa iza fasadat, dan bila rosaknya stok daging tu, jahatnya hati tu, hati tu fikir cara nak deraka tu, menyebabkan fasadal jasadu kullu, menyebabkan mata pun melakukan benda haram, telinga pun dengar benda maksiat, lidah tu pun tubik benda hak jadi dosa mata, kaki tangan usaha benda-benda hak deraka berlaku. Ini masuk dalam kata hati ni tak baik, menyebabkan benda hak zahir kita panggil tak baik juga. Habis tu jaga hati ni adalah salah satu di antara kita jaga anggota hak zahir dah. Kita minta dengan Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ayo ingat panjang lagi tak tahulah tahu tu. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Kita ya muqallibal qulub, kita panggil nama Allah tu. Ya Allah yang munduk balikkan hatiku ke berasa gitu, berasa gini tu. Minta dengan Tuhan tu. Sabit, we taklah, we kejaklah, we kemahlah qulubana ataupun qalbi, tetaplah hatiku ala dinika, atas agamamu, makna atas ketaatan kepadamu, dan wa ala ta'atika, dan atas ketaatan kepadamu. Ni doa ini semoga-moga Allah Ta'ala tetap iman kita, kemah iman kita, menambahkan iman kita lagi, menekat lagi iman kita, kau tinggi lagi deh. Ini cara lah, panggil cara kita nak usahai supaya iman yang ada pada kita ni harganya. Kita nak tunjuk kata kita harga kepada iman kita ialah melalui kita membaharui ni. Berdoa, senantiasa berdoa. Lagi cara kita nak menghargai ataupun kita nak mengkuatkan iman kita ialah senantiasa kita duduk di dalam menghisapkan diri kita semua. Hisap. Hisap ni kita panggil apa bahasa kita hisap? Hisap ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil kita hitung lah. Hitung diri kita. Hitung diri kita masing-masing. Aku ni lah mana ni. Umur berapa dah tahun ni? Umur kakak 40 dah tahun ni. 38. 2 tahun ke 40. Hitunglah masa umur kita 38, jok balik mari sama tahun nak sampai 38 tu, apa umur kita ni habis tu. Mana banyak dosa kita dengan pahala, mana banyak taat dengan deraka. Kena kira, tak saya kira langsung. Tuhan tak lupa kita, Tuhan tak terlupa salah dosa kita, Tuhan tak terlupa ada semata di Tuhan, di makhluk dia, di ilmu Allah ada, di sisi malaikat catat teh tu. Malaikat apa dah catat amalan kita? Tanya orang mana ni? Wah, anak kat apa? Cucu jawab ramai-ramai, 420 orang lebih ni. Malaikat gapo dah hak duk catat amalan kita. Kalau kita buat ni dia tanda. Hak ni hari ni buat baik, tanda. Dah gitu. Saat ni dia nampak kita duk semaya Isya, tanda maya hari ni.
Lepas ada mayat Isa nampak dia berzikir bobek-bobek. Berzikir. Ya tanda. Tak gitu. Bawa lepas pada berzikir dah nampak nyengguk. Nyengguk. Bawa lepas dah nyengguk nampak kejut bangun deh. Sampai kain jadah pokok tu semua tanda berlaku tanda-tanda. Nak baba nampak pergi gagah buka telefon. Buka telefon tu tanda satu-satu lesek perang air perhatian tu malaikat tanda. Ya tengok. Tuah diri duk tengok lagi orang lanjir. Malaikat tanda. Kita duk tengok gapo. Tiba-tiba perang yang nampak. Kok mana lah ni ayah mai lesok ni. Tah dia tengok malaikat tanda pula. Dengan ngajar weh. Dengan ngajar ni dah mau jawab nama Roki Atik Mujo tak jawab Ridwan Zabani. betul malaikat Raqib dan Atid ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah Ta'ala tidak berlapar walaupun satu lafaz. Berlapar ni kita kata tak kira kita kata tu atas rupa kita nak kecek ataupun kita kata tubik berlapar saat ni tak ada nak kecek gerhang. Gerhang tanda juga gerhang bang. Gerhang weh tanda batuk weh nampak batuk kering tanda juga batuk kering pun berlapar tubik di mulut kita. Ma yalfizu min qaulin tidak berlapar daripada satu perkata satu berlapar tubik pada lidah kita illa ladaihi raqibun atid. Malaikat duduk di sisi raqib dan atid. Raqib orang panggil wana dia. Orang panggil ketua. Raqib ni ketua. Atid ni rong dia. Timale rong dia. Raqib ni dia juru tanda amal hak baik. Tiap kebaikan yang kita buat Raqib tanda dah. Tanda dah. Tak kira lah kita semaya tanya. Lepas ada maya berzikir dia tanya. Dia tanda. Lepas ada berzikir berdoa, tanda berdoa. Tak gitu. Semua kebaikan yang kita buat tanda dengan tak ada bersorak dah. Tak ada tanya dah. Tak gitu. Tu kerja Raqibun. Tak. Raqib tiap-tiap amal hak kita hak kebaikan, hak pahala tanda. Atid ya tanda juga tapi hak dosa. Hak kita melakukan derhaka kepada Allah. Tapi tiap-tiap hamba Allah ni kita makhluk, kita orang beriman ni. Waktu mana kita melakukan dosa kepada Allah, tak kira lah dosa melalui mata, dengar, mulut, kaki, tangan, tujuh anggota kita buat ni, dosa kita ni. Malaikat Atid dia akan tanya dulu malaikat Raqib. Lah mana ni? Dia kata kok gerak ni tu. Ataupun dia tengok sat ni, dia tengok orang duk decok. Orang tino duk decok jual minyak biar. Baju tak akal. Malaikat Raqib Atid tu dia akan cerita dulu kepada malaikat Raqib. Lagu mana ni nak tanda lagi dosa ni? Dia buat dosa ni. Nak tengok orang tino lanjir. Kata malaikat Raqib kata imsik. Apa pasal kita imsik? Kau dulu. Jangan gaduh tanda lagi. Kera dulu. Hingga siapa neje, siapa 7 kata ulama. Kera dulu belum nak tanda tu dosa tu. Beri kera dulu takut-takut dia nak istighfar. Takut-takut silap tengok orang lanjak ni astagfirullah salah dah lah aku saat ni. Silap dah lah lagi kata gitu. Silap dah lagi dengar benda-benda hak tak baik. Astagfirullah salah dah lah aku dosa dah lah. Ni makna malaikat tak tanda lagi dosa. Baik Tuhan dengan kita ni baik sungguh. Allahu Rabbi Tuhan ni sokmo-sokmo dengan hamba dia baik sungguh. Waktu mana kita buat baik tanda dulu dah. Pas satu je kita buat baik paling kurang Tuhan ganda 10. Likulli hasanat falahu ashru amsal. Bagi tiap-tiap satu kebaikan yang kita buat Allah paling kurang sekali bagi kepada kita 10 sekurang-kurang. Tapi dosa yang kita buat ataupun kita berlapar kita berkata benda-benda yang jadi dosa, malaikat Atid dia akan tanya dulu Raqib. Balah mana Raqib ni dia buat dosa ni tu, nak tanda Raqib ni. Malaikat Raqib kata imsik. Masa kita kau dulu dia ukon mana beri masa dulu, beri peluang dulu, neje 7 takut-takut kita nak astagfirullah celah tu dia tak tulis dah pakai hapus dah. Tak gitu. Tapan neje 7 tak ada istighfar juga, tak taubat juga dengan salah silap dia buat satu dosa ni. Bila tak istighfar, tak taubat itulah
Baru malaikat atid ni tanda tu pun satu ya dosa. Ni kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengan hamba dia baik semua. Tak gitu. Ni nak wayak atau kita kena hisab diri kita. Senantiasa duduk di dalam hisab, duduk di dalam kita kira semua. Aku banyak mana dosa dengan pala je hidup hari ni. Banyak mana? Jangan royak weh. Apa nak royak tak boleh dak. Bagai tak nampak dosa pun tak nampak, pala pun tak nampak. Lalu kita rasa tak rasa aku ni je hidup hari maya tak ada lah mana Quran lah tepuh tukar orang mati ya Quran berzikir tu pun kau maya lah maya tu pun kalau maya seorang tak ada nak berdoa pun. Kita tahu diri kita tak tahu pula perangai kita lah mana dak tu ni panggil hisab inilah menambahkan iman kita. Jangan mana waktu mana kita terlupa ke diri, tak hisab, dah berasa molek, tak mau berasa tak ada masalah. Hak lepas mari dosa kita ataupun salah kita dengan Allah, kita tak ambil wak kira tu, itulah menyebabkan iman kita makin sehari makin lemah, makin sehari makin tak erat, makin sehari makin kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tak kira salah dosa kita hak lepas mari. Ini bang ulama kata, cara kita nak mengkuatkan iman kita di antaranya senantiasa kita duduk dalam hisab diri kita. Hisab ni kira kata umur kita hak lepas mari nu banyak hak mana dosa dengan pala, banyak hak mana baik dengan jahat. kira bila kita kira kita nampak ni duk kira orang mata orang tu gitulah, orang ni gini lah, habis kira orang gitu. Lah ni siapa ke ustaz tu guru dia mau kira lah ni, dia mau cek siasat lah ni untuk guru ni gitu, ustaz ni gitu, baba ni lah ni, baba tu lagu tu Allah. Mung sendirimu sendirilah hangat duk hisap orang tu hisap orang ni. Kita masing-masing boleh jadilah biasanya duk bercara orang tu cara ni, tak ada nambah apa nama pun hidup kita, tak ada jadi tak setara mana oleh hidup kita. Hisap diri kita masing-masing, hisap kira hati salah kita, dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan manusia, dosa buat zalim kepada diri sendiri, banyak benda kita nak salah dengan Allah. Hisap itulah menambahkan, mengkuatkan iman kita. Lagi pula dah ulama kata ialah cara kita nak mengkuatkan keimanan yang ada pada kita ialah kita memikirkan tentang kehinaan dunia ini. Selama mana kita berasa hebatnya dunia ni, selama mana kita berasa kata naknya dunia ini, nak kekal ataupun nak duduk selama-lama, nak kejar-kejar, nak kehebatan dunia ni, kita tak nampak kehinaan dia. Itu satu benda yang menyebabkan kekurangan di segi iman kita, ataupun kita panggil bahasa kita mudah-mudah lemah iman kita. Dengan sebab apa? Kita duk berbangga-banggakan dengan keduniaan. Tak kira lah dunia tu kita panggil harta benda, ke nama pangkat, ataupun kita panggil kata ke kedudukan kita, nama terkenal-kenal, itu masuk dalam keduniaan belaka. Sedangkan benda ni benda hina. Dunia ni tempat hina kan ni. Kita nampak kata dunia ni adalah hinanya. Kita fikir tentang kehinaan dunia banyak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang dengan hinanya dunia. Nabi sebut ada setengah-setengah, Nabi sebut jifah. Dunia ni bangkai. Jifah. Tiba-tiba kita berasa hebatnya, kita berasa sedapnya, berasa naknya, berasa sepanjang-panjangnya sini. Cari dunia tak salah, nama dia silap lah tu. Carilah dunia, tak salah pun, cari banyak pun tak apa. Cuma dengan jangan kita mencari-cari menyebabkan kita talak akhirat, situ salah. Ada juga setengah-setengah bila sebut kita doyak tu dunia ni hina gitu, dunia ni tak pakai, dunia ni satu hari kita kena tinggal. Yang macok. Macok esok tak pergi matang terus. Lah, jangan mancing gitu. Bukan tak sewi cari gila, cuma kita tak sewi talak. Tak sewi talak dengan ibadat kita ni, ibadat kita duk buat maya kan. Kita duk buat gotu ni hak kita nak bawa panjang dek panjang dek akhirat jadi talak dengan sebab kita duk cari hak ni. Situlah hak jadi rugi kita. Rugi lagi dia habis masa dengan hak sama taro, hingga sampai terluput hak kekal abadi, situ rugi. Ni kita kena ingat. Ulama kata cara kita nak mengkuatkan iman ialah kita kena pandai kehinaan dunia ini. Pandai makna kita kuduk cari satu hari kuduk tinggal.
nak oleh benda ni melalaikan aku, ingat gitu. Kita cari gila. Bukan kita masa sahabat dulu banyak ke harta kekayaan sahabat dulu. Mana-mana Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf ni. Kalau ada masa kita ni orang lapis sekti, maha sekti. Okey, orang lapis tamadam-madam, maha sekti. Makna duit kalau kita kira agak, kalau nak nilai harga harta hak ada pada sahabat ni, kalau nak kira harga ni lah beratus-ratus juta. Kerana milik uta ni bukan sekor dua, beratus-beratus pas sekor harta, sekor uta ni tak tahu berapa nak utak kita tak reti juga nak tak harga uta. Mahalnya. Nak royak atau banyaknya harta sahabat-sahabat. Tapi adakah mereka itu sahabat tu melalaikan daripada akhirat? Tak. Dia cari dunia, dia cari. Betul ulama kata dunia bukan disuruh tinggal, carilah. Cumanya dalam hal kamu mencari dunia, jangan menyebabkan dunia kamu itu melalaikan kamu daripada akhirat. Pas lagu mana hak betulnya? Cari dunia untuk bawa kepada akhirat. Situ baru betul. Kita cari dunia, kerja pagi, petang, siang, malam. Kerja kita hasil tu kita panggil boleh duit, boleh harta benda. Duit harta benda tu boleh tolong akhirat kita. Wak gapo itu lalu cari kerja wak ni. Tak boleh kita kena ada mutu tu, ada kereta tu, jalan kaki lama dah. Lepas tu apa nak mutu kereta ni, mutu ni bisa jahit kereta gitu, pak orang ngaji tak gitu, pergi untuk cari rezeki. Gitu. Ini panggil dunia hak kita cari untuk jadi tangga, jadi selamat di akhirat sana. Gitu. Nama takut kita dengar dunia hina-hina gitu, ni tak matang terus besok. Tak cari kerja, mereka kata kan tak ada kerja malah dengan ustaz ayat malah hina hangat dunia tu, tak kerja lah, jangan mancing gitu. Gaduh nak mecok cari dunia. Cari dunia tu sebagai jadi tangga akhirat kita. Contohnya bimbang-bimbang takut dunia itu melalaikan kita. Waktu lah pesannya. Itu bagi kata nikmat iman yang perlu kita kena besar dan kita kena menambahi semua. Dan yang kedua kita nak sebut satu lagi nikmat Islam. Hak ni kita nak sebut semua tapi sebut dengan secara sepitah lalu. Malam ni kita sebut dengan secara apa panggil huraian walaupun dengan secara laik pun moga-moga boleh manfaat. Moga-moga boleh manfaat. Kita dengar dah nikmat iman ni lah. Kerana iman ni tekad besar sekali untuk syurga kita. Iman ni tekad besar. Siapa dia yang tak ada iman, na'udzubillah, mati dia tak bawa iman, tak ada dah tekad syurga dia. Walaupun amalan dia banyaknya, amalan dia sampai kaki langit hijau kali pun, tapi bila mati tak ada tekad iman ni, aja ya amalan tu. Allah habis tu kena jaga iman kita. Ni salah satu kita nak sebut saat ni tu, kena banyak berdoa, banyak kita berzikir. Itu semua menambahkan iman kita deh. Dan kita banyak muhasabah ke diri kita, kira hitung atas diri kita masing-masing. Banyak kita pandai kehinaan dunia. Dengan sebab apa? Bimbang takut kita pandai kemuliaan tu menyebabkan kita kejar-kejar engkau sampai tala akhirat. Itu menyebabkan kekurangan atau lemah iman kita. Lepas ada tu satu benda lagi kita nak sebut supaya kita menambahkan iman kita, ialah banyak kita dengar Quran, baca Quran, dengar Quran dan memahami Al-Quran. 3 tetel dengan Quran, 3 benda. Satu, banyak baca. Yang kedua, kalau lah tak ada masa untuk baca, dengar. Dan yang ketiga, yang paling besar kali, memahami. Kena faham Al-Quran. Kalau macam dengar saja tak faham kata apa dia, apa maksud, apa yang Allah Ta'ala tuju pada kita, menyebabkan kita tak sakut orang panggil. Tak ada sakut, tak ada berasa mengena atas kita. Duk bunyi cakap-cakap, duk baca surah tu, ayat ni, ayat tu. Tapi tak ada tahu makna apa duk kata. Bila tak tahu makna apa, dia panggil tak ada rasa kena, tak ada jijak atas hati kita. Ni bila kita memahami Al-Quran itulah barulah berasa jijak. Barulah berasa benda ni Allah dak sebut ni syurga, hak ni neraka, hak ni pahala, hak ni dosa. Hak ni menyebabkan kamu rugi di akhirat sana. Hak ni azab, hak ni nikmat dak sebut dalam syurga, dalam ayat-ayat Allah. Ni kita kena faham. Quran ni dia ada 3 benda. Pertama baca, yang kedua kita dengar, yang ketiganya memahami, kena faham. Faham ni kena ngajilah maksudnya. Belajar. Tak orang panggil kata tak lewat. Selama mana kita duk menapah, duk menyawa serongok masuk humuh tu baik, selama tu kita duk dalam okat ada lagi untuk kita cari ilmu agama deh. Jangan bahaya tengok tua dah kita ni umur 40 lebih dah nak ngaji gitulah.
Jadi budak-budak lah, jangan kata kita tak ada masa hak tak lewat kita. Selama mana duk menapah, selama mana akal fikiran penuh, selama tu peluang untuk kita nambahkan ilmu ada lagi untuk kita. Bila hak lewat, bila bunyi kerau tu habis masa lah. Mok welak dah tu. Bila bunyi kerau bukan ngerau, nama dia bahasa kerau ngerau dah. Kerau ni makna tertarik napah dah. Letih dah. Tarik nyawa dah. Duk dalam nazak naik gitu habis masa dah kata masa tu tak usah kata pia duk ngerau dah duk hospital ayo ni duk covid tapi alhamdulillah lama ni jadi kalau kita kira zaman kita ni mujur apa mujurnya ada laisuk ni jadi walaupun duk hospital boleh dengar lagi agama kalau kira masa 10 tahun yang lalu tak ada lagi laisuk ini tak bila tak ada laisuk masa duk hospital boleh dengar lagi agama boleh dah dengar bunyi suara bel gitu lah. Bunyi kadang-kadang hospital hak dekat dengan sijik bunyi suara bel. Allahu akbar, Allahu akbar. Bunyi jauh-jauh gitu. Sayu hati nak giat leh dah. Nah. Start apa ni AJK sijik buat istihad. Tetapi lepas maghrib kita ada kuliah maghrib dengan ustaz kias-kias. Dengar gitu aja kita nak giat leh dah. Pasal apa duk hospital dah. Walaupun napah nawa ada lagi tapi bila panggil ditipu oleh sakit oleh uzur kita nak buat oleh dah apatah dicabut nyawa tu baik terus tu habis masa langsung habis peluang langsung tu jadi sekarang ni nyawa kita duduk di seluruh tubuh badan lagi kesihatan ada lagi bersama dengan kita walaupun setengah-setengah saudara kita duduk di Rong Payabang sana boleh dengar bersama orang lain deh mana-mana sahabat kita duduk Rong Payabang sana ada dah malam ni duduk hospital lah kita panggil duduk hospital duk dah lekat tu ada tak bersama dak malam kita malam ada malam ada 2-3 malam lepas kita duk Rong Payabang ni kita duk hospital ni oleh kerana orang panggil ada kes sikit kes kita tak ada kena lagi covid cuma kita bersama dengan orang duk covid ni atau orang ambil lagi kat tua pergi buat siasat lah kata ada kedok kalau ada pun haduk tengok akan dulu deh ni mujurnya ada begini moga-moga kita boleh ambil manfaat walaupun dengan secara maya kita panggil dengan secara maya sekalipun alhamdulillah moga-moga dirahmati Allah diberkati Allah kita boleh bersama juga di dalam pengajian dengan secara live gini deh alhamdulillah ini makna kata iman nikmatnya begitu maha tinggi sangat nilainya hargailah harga ini dengan apa dengan kita banyak membaharui dia banyak kita mengamalkan untuk menguatkan iman kita itu banyak menambahkanlah kita kuatkanlah ataupun kita membaharui dengan perkara-perkara yang kita sebut saat ni banyaknya lagi pula dah nikmat yang kedua nikmat Islam ada iman ialah ada dah tekad kita untuk masuk syurga Allah tapi bila Islam kita panggil Islam makna apa Islam tak ada inqiyaduz zahir kita melakukan kezahir kita serah diri kita makna apa serah di sini serah kita ni kepada Allah Ta'ala lagu mana yakni Allah Ta'ala suruh gapo kepada kita buat berlaku kita panggil bak hukum hakam itulah hukum hakam ada hak halal haram wajib sunat makruh tak gitu hukum 5 hukum ni berkaitan dengan Islam kita Islam kita hak ni wajib wajib buat tak buat berdosa kena buat ni kerana kita orang Islam kan bila orang Islam mesti kena buat hak fardu atas kita hak wajib kalau kita kira sungguh tak banyak ni sikit je semaya 5 je waktu sehari semalam satu waktu 5 minit je kalau maya esok ke tu pun banyak dah 5 minit hak golek biasa 3 minit hak special 2 minit hak speed 1 minit setengah daduh punya Allah assalamualaikum sudah dah cepatnya hot speed panggil speedboat maknanya kata sikit benda hak tanggungjawab kita sebagai fardu wajib atas kita semaya 5 waktu satu waktu apa minit ya puasa sebulan setahun dalam masa likung ni setahun ni 12 bulan sebulan ya kita kena berak tu pun siang hari malam ikut kita nak gomo siang hari ni kalau kita tilik sebenarnya kita tak akan seperia biasa kita dok akan 3 peria pagi tengah hari petang hak pagi halih kita sahur hak petang halih kita pangorek tengah hari je kita tak akan makna apa fardu hak Allah Taala fardu atas kita sikit je sikit je
Ini makna keluar fardu Allah Ta'ala. Apa zakat? Zakat secupuk. Pun secupuk. Gate. Zakat terus. Segate tiap-tiap orang. Setahun juga. Bukan anak minggu, bukan anak bulan. Setahun segate. Zakat nego pilih-pilih bagi orang nego. Orang nego tu pun ada lagi syarat dia. Siapa nisok, cukup haul. Zakat harta benda tengok pula dah nisok dia. Mana syarat banyak benda nak wajib atas kita. Haji ini istata'ta. Ini istata'ta ilaihi sabila. Sekiranya kita kuasa pergi kepadanya. Pergi ke Mekah tu untuk kita buat haji tu. Tak ada halangi, tak ada maknanya kata sebenarnya lo ni ada halangi nak pergi tak boleh. Orang Covid, orang gitu gini, cuma dia camkak ya. Kerajaan Saudi lah ni camkak untuk rakyat dia, orang luar lagi. Tak ada kuasa. Walaupun kita ada harta benda banyak, maknanya siapa wajib payah atas kita untuk kita nak pergi buat haji. Tapi dah tak ada kuasa. Tak ada kuasa nah. Jalan nak pergi siapa ke nu, ada halangi, penyakit dah begitu, dah kena Covid, kena gapo, kena scan, kena gapo macam-macam. Menyebab orang kata kita tak kuasa pada jalan. Tak wajib. Sikit ya. Benda hak Allah Ta'ala fardu atas kita. Tiba-tiba kita nak buat alasan, payahlah begitu. Sebenarnya Islam kita ni hak ada pada kita. Kalau benar-benar kita buat turut dia, selamat. Selamat bukan di akhirat, ada di dunia ni selamat dah. Habis indahnya Islam sekiranya kalau kita amal ikut hak Islam sungguh. Cuma setengah-setengah kita ngaku ya kata Islam. Cuma hidup kita tak ada secara Islam pun. Ini menyebabkan orang agama asing pandai payah Islam. Payah basuh. Islam ni kena begitulah, kena begini ni. Ya sebenarnya tak ada masalah apa ni. Semua hak Allah Ta'ala suruh pada kita, boleh kepada kita berlaku. Contoh kita duduk semaya 5 waktu tu. Itu adalah riyadah. Semaya kita 5 waktu riyadah. Apa riyadah? Kam langkai. Tubuh badan kita ni kalau kita main duk kerja mata tak ada, benguh tak ada, bangun tak ada gapo ni, menyebabkan darah di tubuh badan kita ni orang panggil tak begitu telacak. Tak begitu telacak, tak begitu berlari, menyebabkan tubuh badan kita tak sihat. Habis tu kita duk sujud tu. Orang panggil darah duk turun di kepala kita tu. Itu menyebab sihat otak kita. Waktu kita sujud, habis ulama kata sujud lama sikit. Sujud lama sikit sebab apa? Darah turun di kepala otak kita. Waktu mana kita bangun menyebabkan darah ni berlari, telacak molek. Ini makna semua hak Allah fardu atas kita. Hikmat ada berlaku sebalik. Bahkan jadi kebaikan bagi kita. Kita berak setahun 4 minggu, itu semua nak proses diri kita. Banyak ahli bertiasat lah ni duk kaji, baru duk kaji. Walau benda hak Tuhan suruh semua ada kebaikan berlaku. Dia duk kaji kata orang comel weh. Kalau dalam setahun orang tak makan, tak minum dalam 4 minggu ni, ia akan timbul hormon ke apa tak tahu lah. Cara-cara istilah hormon je lah. Hormon ni menyebabkan perut dia suci. Ada ni jadi pung ni. Menyebab tubuh badan dia sihat. Walau Allah Ta'ala fardu 1400 tahun yang lalu dah. Ini ayat atas semua kebaikan bagi kita orang Islam sekiranya kalau kita amal dengan Islam. Cuma masalahnya kita duk ngaku ya Islam, tapi cara amalan kita, cara hidup kita tidaklah mana hak Islam dak. Itu yang menyebabkan orang agama asing pandai Islam ni payah basalah begitu. Sebenarnya tak ada boleh. tak ada jadi kepayahan dak ni. Benda tu mudah untuk kita. Ada semua orang tino lah gitu. Orang Islam kena kelubung lah. Itu semua kebaikan berlaku. Cuk kita tengok agama asing dia pakai cuk ketat, pakai luar, pakai tak ada tutup aurat. Gapo timbul pada dia? Timbul rogo, kena zina, kena buat nyanyi, kena mau igat, dia mau buat nyanyi, buat gapo gini dia. Heret buat lagi dengan sebab apa? Dia tak tutup. Dia tak tutup, timbul lah orang panggil benda-benda yang merosakkan kepada diri dia. Islam jaga awal lagi, kena tutup aurat molek, jaga molek. Ni yang panggil kata Islam ni sekiranya kalau kita hidup benar-benar secara Islam ni selamat kita. Karena Islam ni orang panggil agama fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama yang bila kita amal dengan apa saja yang Allah Ta'ala fardu atas kita ni comel. Segenap aspek bagi, segenap segi semua Islam dah ajar berlaku. Tak usah kata benda besar, benda kecil je. Contoh Nabi sebut dalam hadis, bila mana lalak tu jatuh dalam air kamu, lalak jatuh dalam air ke ataupun dalam gula ke ataupun dalam minuman kita ni, Nabi suruh selai lalak tu.
Buat apa tu suruh selai? Kerana di dalam ni sayap dia dua belah tu ada sayap yang beracung, ada sayap yang penawar. Bila kita selai jatuh sebelah, katakanlah kita tak tahu hak jatuh sebelah tu racun ke penawar. Nabi kata selai. Bila lah kena hak racun, hak kita selai jadi hak nawar tu ada. Hak menawar tu lah yagi menyembuhkan ataupun yagi matikan bakteria. Kerana di sayap ni ada bakteria. Benda kita tak nampak tengok, muka dia kecil dah. Di sayap nyamuk, di sayap lalat ni kecil benar, kita tak tahu ada gapo. Ni Nabi pesan kepada kita nak royak atas dalam Islam, dalam halal benda kecil sepatutnya tak ada cara, tak apa. Tak kena royak, tak apa. Lalat jatuh dalam air pakai gitu, pakai cuah-cuah gitu. Dok, Nabi pesan lagi. Pesan waktu mana lalat jatuh dalam air kamu, sekiranya kalau jatuh sebelah sayap, menceluplah biar di dua belah sayap. Kerana apa? Kerana sebelah sayap ada yang beracun, sebelah sayap lagi ada penawar. Bila lah hak racun tu ada, selup dari dua-dua, maka hak penawar tu masuk pergi hilangkan racun itu. Dah gitu. Ya kerana ada bakteria kita panggil benda-benda kecil gitu. Ini nak royak kata dalam Islam ni ambil cuma di segenap segi, walaupun di segi jaga makan ni, jaga pakaian, ada royak. Cara nak makan, cara nak masak, cara kita nak tak usah kira hak besar-besar, cara nak meratah negeri, hak kecil-kecil ada royak. Ada ajar dalam agama kita. Habis apa kita ni kalau kalau kita amal betul-betul ngikut apa yang Islam ni suruh pada kita, yang Allah Ta'ala arah pada kita ni, selamat. Selamat rumah tangga, selamat hidup kita dalam masyarakat, selamat bila kita amal. Ada jadi tak selamat, ada jadi tak senang, potong kita tak amal. Tahu tak tahu dah, atau tak ambil berat bab pengetahuan dah, tak amal mengikut hak balas mana yang disebut dalam Islam kita. Itulah menyebabkan menyebab dalam hidup kita ni tidak, orang panggil tidak sepenuhnya ikut teh hak kita panggil kata Islam kan, tak ada. Tak ada sepenuh dengan Islam, cuma orang panggil ngaku saja. Lalu tu perlulah kepada kita kena faham tu. Faham kata Islam saat ni bukan sekadar kata aku Islam, bukan sekadar kata di bawah cacung sasana Islam dak, bahkan menghidupkan Islam di dalam hidup kita. Di segenap segi, jok bang celak mata dia bagi ada dah Islam. Bang bagi celak ada dah Islam situ. Islam apa? Ucap syukur Allah, puji Allah, alhamdulillah, paling-paling kurangnya. Kerana waktu mana kita bangun pagi, kita royak sama dah. Bangun pagi ni kita diikat dengan ikatan syaitan 3 ikatan. Kita waktu bangun pagi ni kita dibelenggu, diikat dengan ikatan syaitan 3 ikatan. Kita diikat. Cara kita nak melepaskan ikatan syaitan yang 3 tu dengan 3 amalan. Pertama kita sebut nama Allah, puji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka wa afiyataka wa sitraka alayya fid dunya wal akhirah. Itu semua masuk dalam kata bagai kita sebut nama Allah, puji Allah dan doa minta kepada Allah. Ni sebut nama Allah, puji Allah telah panggil selesai ataupun menghuraikan ikatan syaitan 1. Lepas pada tu kita gimbal semaya ikatan syaitan 2 lucu, dan akhir kali kita semaya subuh lucu 3 ikatan syaitan. Makna imej apa ni di situ ada jaga dah Islam kita. Jaga dah dengan doanya, dengan sebut nama Allah, dengan ibadatnya. Tak gitu. Makan ni kita pun ada Islam aja. Cara kan makan kita nak makan tangan kiri, boleh tangan kanan boleh, tapi Islam mawi atau makan tangan kiri, tangan kanan. Makan tangan kiri, tangan kanan kita kul bi yamin. Makan dengan tangan kanan. Sambillah. Waktu mana nak makan, sebut nama Allah. Bismillah paling kurang. Ini agama lain ada dah ajar gitu-gitu. Ada siapa? Ikut temu bakal puan. Tak ada sebut pun nama Allah. Tak ada puji pun nama Tuhan dah. Agama Islam nak royak atau cuma hanya siapa kata nak makan, nak minum, ajar agama dah syarah tu. Basuh tangan, buat makan ni lagi, basuh buat makan tu. Basuh berah, basuh ikan, basuh gapo, kena suci daripada najis-najis darah. Ikan duk tubai darah-darah perut, cuci. Lepas cuci dah tu tak puas hati, kena sirai pula. Tertib dia. Cara nak menyucikan makan ni kita. Kalau kita nak masuk dalam perut kita.
Ini Islam, kalau kita ikut Islam sungguh selamat kita. Ni bukanlah kita tak ada dah mana bak makan kita. Basuh lebih kurang. Ada cuci ratik dak ratik, itulah menyebabkan orang tua panggil gelap perut. Duk makan najis. Darah duk merah lagi daging. Makan juga. Tu yang jadi gelap perut. Gelap perut itulah yang habis menyebabkan tubuh badan kita pun berat nak semaya, berat nak mengamal. Dengan sebab apa? Perut kita ataupun makanan kita tu ya ada efek, ada pun kangkiang, ada kesal dengan sebab makanan kita yang tak bersih, menyebab tubuh badan kita pun kalau kau melakukan taat pun berat. Gitu cara makan ada royak dalam Islam. Makan dengan tangan kanan, sebut nama Allah. Waktu mana kita makan nak kenyang dah ni. Bila dekat nak kenyang beradu. Islam ajar gitu, beradu. Jangan dah kenyang. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita makan, sebut dalam kitab penawar, perut kita ni ada tiga gia. Hak gia makan ni, gia minum ni, dan gia bernapah. Tiba-tiba kita boh gia makan ni haja tu tiga dah. Mana gia minum, mana gia nak bernapah lagi. Hak tu dia ada soong tu. Nabi hajar kata kita makan waktu mana dekat nak kenyang beradu sekat tu. Dan makan lagu tu menyehatkan tubuh badan. Siapa-siapa dia nak sehat tubuh badan, sekiranya kalau dia makan sepinggan setengah kenyang ataupun 2 pinggan kenyang, maka dia makan, orang hak makan 2 pinggan kenyang ni makan sepinggan setengah sudahlah. Memang dia kata beradu belum pada kenyang. Ini cara orang cara hak Nabi kita ajar. Beritahu makan segi, ada hak minum segi, lepas tu hak dia menapah segi. Gitu nak royak kata Islam ni syom aja. Dari segi makan, dari segi pakai, dari segi kedudukan hidup kita nak berkelamin, tok lelaki dengan bini, ada. Kalau kita turut Islam tak kelahi bala. Sungguh royak ni. Tak kelahi bala. Kelahi tu biasalah, tak ada orang lelaki bini duduk sekali tak rasa kelahi. Ya ada, cumanya bila lah orang ni hidup di atas dasar Islam, ya ada tertik dia. Panah perut nak murih sangat. Sabar dulu, main hak tuluh mata, bergerak misteri. Lepas tu dalam Quran pun tu hajar pula waktu mana bini kamu lawai kamu, bini kamu deraka kepada kamu, nasihat dulu, fa'izuhunna. Nasihat dulu. Bukan main cerita apa selalu, nasihat dulu. Ni agama lain dah ada ajar gitu. Ada apa? Waktu mana binimu lawaimu, binimu deraka kepadamu, isterimu yang lawai kamu ni, Allah Ta'ala kata fa'izuhunna. Nasihat dulu. Nasihat tak baik tu buat gitu tu. Dosa tu, deraka tu. Bini pun duk dia. Tak apalah. Nasihat dah, dia pun reti. Tak ada apa, cuk sekat tu. Ada bini hak lawai. Tak baik buat gitu tu, tak baik tu berdosa tu. Habis orang baik ni, habis orang boleh pala, dia lawai. Hak lawai tu pasal dia. Bila lawai tu duk dia. Duk dia kita kata pula, esok buat pula, kita nasihat pula. Bila yang nasihat ya lawai pula. Bila lawai tu Allah Ta'ala kata wahjuruhunna fil madaji'. Jangan bersama dengan dia. Dia tidur suku, kita tidur suku. Bila tidur suku-suku menyebab dia terasa hati. Sebab tengok abang murid ni kat aku ni, siapa tak ada sekali kecil hatinya. Esok saya dah buat aku ni abang murid tak hidup kali. Tak gitu. Anak royak tertik dalam Islam hajar. Bukan makna kata bini salah tapah lalu. Godai tibuk sepak, hambak cerah klik rumah. Tak, ada tertik dia. Nasihat dulu. Tak reti tidur suku. Tak reti juga baru wadribuhunna, barulah kata. Kata tu pun bukan main cerita apa lucu gigi. Bukan main cerita dewa kayu, dak. Kata tepat-tepat dia. Ulama dah sebut kata tepat-tepat berisi di beti. Di punggung-punggung tepat berisi. Kata bukan nak beri sakit. Bukan nak azab dia. Kata supaya nak beri ya, orang panggil ada perubahan. Nak beri sedar. Ini Islam aja. Bohlah kata orang ajar berkali-kali dah kata habis cakap dah kata. Oleh duk dah rasa pokok oleh girah ni. Islam ajar dulu dah tak boleh sangat agak cerah. Cerah tu pun Islam ajar jangan cerah 3 dulu dah. So dulu biar khabar dulu. So dulu. Bila cerah tu pun agama benar. Walaupun suami isteri yang baru cerah tu benar duk serumah tulah. Cuma jangan bilik tulah lah. Serumah tulah benar. Tapi ada ke tak agama orang Islam tempat kita bila cerah duduk rumah tulah lagi? Ada.
Dengan sebab kita tak amal Islam tu, walaupun itu apa, dengan sebab kita tak amal gini ni, jadi tak panjang ni. Bila cerai hamak kelik ludah gini dia, gi kelik mah tok mu, kelik mah mak mu tu. Wasa tak reti, wasa neraka kata. Hamak kawan ni pun kelik lalu dah. Nah, bila ya kelik tu ya royak dak molek tok laki. Kak muk yo. Ya kelik dak royak atau moleknya laki dia, baiknya laki kelik royak gitu. Dak. Ya kelik royak tak molek habis. Wah kelik dengan baik, dengan sakit hati lagi, dengan sedih lagi, kena hambak dia laki, kena cerah lagi. Kelik gede hum rumah tu. Rano kelik ni, dengan baik-baik ni. Abai cerah. Ha, aku kata dah nanti tu. Ha, mak tok tua. Mak tok tua beri natih dah, tak ada apa-apa. Aku kata dah nanti tu. Aku duk oyak dah gitu. Aku duk oyak dah, mu tak kerti sangat. Duk kacang nok. Ha, tak main nok. Ni agama sebenarnya, kalulah cerah, dibenar lagi duduk sekali. Selama mana dalam edah dah. Selama mana dalam edah. Benar duduk sekali lagi. Cerah tu pun tak boleh main C3 selalu. So kalau C3 selalu tu pun comoknya tertib ada so dulu, mana aja so dulu tu duduk sekali. Bila lah kata tak lagi dah nampak supaya tolong habis dah ada apa hatta aja kelik molek hatta kelik minta maaf lah pasal tak nak betul tak nak ajar jadi tak reti ada arah lah kita ni duit ni jadi tak dekat kamu ketek habis umur duit 30,000 ni tak ada mainnya right. Tak apalah tu, makna tak kita kira tak jodoh tak panjang. Jodoh tak panjang, tak ada apa lah. Tak? Ini nak raya atau Islam begitu indah ajarannya. Cuma kita ya tak ada bawa. Kita tak ada ambil pakar dalam hidup kita. Ni di Eropah lah ni, sebelah Europe lah ni banyak orang panggil kata convert. Convert makna kembali kepada Islam. Banyak dengan sebab apa? Dengan sebab bila dia kata gini, dengan sebab dulu ni dia duk dengar khabar ya orang Islam ni teroris, Islam ni ekstrim, malah otak jadi kasar, jadi kokang rai, dia duk dengar berita hak seteru hak musuh-musuh Islam duk bubuh menyebabkan dia ni berasa takut. Tapi bila dia tengok dia masuk dekat, dia tahu ajaran, tahu cara beramal, cara hidup, cara kahwin, cara bini, cara makan minum, tak ada lah mana tak ada setara mana molek Islam. Banyak orang yang meluk Islam, masuk Islam dengan sebab apa? Dengan sebab benar-benar dia reti cara Islam. Habis tu kata Khabib ni, kenal ke tak Khabib ni? Khabib hak duk gocoh muai WWMA ke siapa? Orang sebelah Ukraine saya tak silap dah. Khabib ni orang Ukraine, orang bau tu gocoh muai tu ya Islam. Khabib tu dia kata gini, dia kata orang agama asing dia tak baca Quran, dia tak baca Quran, dia tak baca hadis Nabi SAW, dia baca kita. Apa maksud dia baca kita? Dia tengok cara hidup kita, tengok akhlak kita. Dah kita ngaku kata kita orang Islam, kita kena gunakanlah amalan Islam. Cara kita berdepan dengan orang, bersenyum dengan orang, semua Islam ajar kan. Nabi ajar, Nabi kata walau mau lah mana pun waktu mana mu jumpa dengan orang mu kena senyum. Wisalah. Nak kata afsus salam, tabassumuka liwajhi akhika laka sadaqah. Wisalah, senyum muka. Ini akhlak Islam. Tiap-tiap kali kita berjumpa, Nabi kata ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan ghufira lahumma ma lam yatafarraq. Mana-mana di antara dua orang Islam yang bertemu, waktu mana ia bertemu, ia bersalam-salaman. Bila ia bersalam-salaman, maka selama mana dia duduk sekali itu, selama itulah Allah Ta'ala duk apung dosa dia. Ini dalam ajaran Islam. Cuma kita tak amal. Temu tu gak gitu lah. Sepatutnya Assalamualaikum, tak beri. Duk kerana tu. Gitu lah. Tu panggil amalan dalam hidup kita. Amalan Islam tak ada hidup amalan Islam. Benda hak kecil-kecil je hak kita sebutkan ni, salah senyum. Lah ni tak nak senyum mana, lah ni kerja apa tak boleh kawik apa pula, muka keruk seorang-seorang. Tak ada tu. Hidup boleh sikit-sikit benda kecil-kecil dulu, hidup benda-benda kecil, senyum, salah, tanya khabar, hubung adik-beradik. Itu semua amalan-amalan yang orang panggil kata hak mudah-mudah,
hak mudah-mudah tu tak sebut lagi hak banyak lagi bab masyarakat kita hubungi dengan orang ramai tak ada kena mengena dengan kita bukan adik-beradik kita semua ada ajaran-ajaran Islam. Bila kita amal benar-benar hak Islam suruh ni indahnya Islam kita ni yang kita dah anuk sekarang ni hak kita dah peluk sekarang agama kita ni syamai sebenar-benar mudah untuk kita. Al-Islam yusrun, Islam comel lagi mudah, indahnya, dan Islam tak tinggi di sisi Allah. Islam tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi di sisi Allah. Tak ada agama yang di sisi Allah nak mengatasi Islam, tak ada. Islam lah agama yang mudah cara guna, cara hidup dari segi apa ni panggil dari segi hukum hakam. Kalau sekiranya kalau agama Islam mengata ni selamat, orang nak tupai duk wahai sana. Gitu sungguh weh. Kita perhati agama negara mana diperintah oleh orang Islam, orang agama asing duduk tupai bawah negara tu tak susah. Kita tengok contoh Saudi bukan tak ada orang agama asing tu duduk kat sebelah Judah, sebelah Riyadh, belana orang agama asing, orang tidak Islam. Tapi ada ke tak masalah orang agama asing duduk tupai bawah negara tu? Ada lah kata kena buat nyanyi, kena hamba tu baik daripada negeri, tak ada. Malaysia kita panggil negeri jiran kita, ramai orang agama asing tidak Islam. Pemerintah tu Islam tapi orang yang hidup tupai tu nak kata berapa banyak orang agama asing, tapi ada masalah tak? Ada. Hingga siapa tak ada masalah dia berasa dia nak lawan kelik pula dah. Hingga berasa pun dia nak ambil kelik pula dah. Hingga siapa tangguh tu. Tapi kalau kita tengok orang negara-negara yang diperintah tidak Islam, patut umat Islam hidup tupai bawah dia, susah, tak boleh dau, kena lari negeri buat kenyek demo Cina Uighur di apa Burma Rohingya, susah lu dah. Bila umat Islam gitu peduk bawah pemerintah kafir, susah, hanya tinah, hanya zalim, ya buat macam-macam. Ini orang atas Islam. Bila yang merentah cara Islam sungguh, semua umat-umat walaupun tidak Islam nak tupai duduk bawah dia. Inilah nak royak kata dua nikmat yang kita dengar malam ni, nikmat iman dan nikmat Islam. Hargailah lagu mana dengan kita mengkuatkanlah iman yang ada kurang, ada nambah, kuat tambah. Islam ni ada kalanya kita panggil kata Islam hak panggil cara kita mengamal ni, kita mengikut buat hak ikut zahir ni. Contohilah Islam kita yang baik kepada orang-orang. Habis-habis lagi dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Bila kita melakukan amal Islam supaya orang lain tengok, gini Islam comel Islam. Kadang-kadang dengan sebab kita duk tunjuk contoh kita hingga sampai orang asing, orang tidak Islam berasa molek orang Islam. Habis po Islam ni kalau kita kira asan, masa dulu asan daripada Nabi seorang ke? Nabi kata bada al-Islamu gharib. Datang Islam ni gharib. Gharib ni bahasa kita pelik gharib ni. Tak kenal Islam. Daripada Nabi seorang je Islam. Sama dia pecah kepada sahabat-sahabat, menambah orang ramai-ramai. Hingga siapa mari di negeri kita ni. Itu di taning ni. Maka mana wala jarak jauh di Pak Nabi duduk di Mekah dengan kita ni jarak jauh. Kalau naik kapal tu pun pakai masa 8 jam dah. Kapal derah dah. Kalau gini dengan perahu yang dulu berbulan-bulan. Tapi siapa Islam pada kita? Siapa dengan jalan mana? Dengan jalan ajaran Islam tu menyebabkan orang tertarik berasa lek Islam ni. Islam mari di tanah Melayu kita ni melalui menego. Ni kita dengar kisah dulu menego. Orang Yaman mari bawa Islam. Menego ni apa boleh gitu lalu orang mudah peluk Islam dengan sebab tertarik orang Islam ni cara menego dia amanah. Hak molek royak, molek hak tak molek royak, tak molek apa aku tu mana dia menego, hak yo jual suku, hak yo khairat suku, hak yo hadiah suku, hak yo bagi lebih. Ada agama asing tak ada main lebih-lebih gitu. Tu. Islam ni ada hak bagi sunat ni tak apalah. Hak ni lebih sikit hadiah ke ataupun khairat lebih sikit. Waktu mana janji tak silap janji. Amanah menyebabkan orang tu demo ni kau mana yang betul je lalu buat nego ni. Kalau kena buat aku tipu dah ni, peluk dah untuk tipu ni. Kena kita lalu tu. Tak boleh, kami tak boleh tipu. Kena kami Islam tak boleh, kena jujur di dalam melakukan nego, kena jujur, kena betul. Rasa nak tahu kat cara Islam pula, tak saya masuk pun nak tahu.
Tak saya masuk lagi nak tahu cara Islam boleh. Kawan ni hajar gini cara Islam, cara menego, cara keluarga, hidup masyarakat, cara memerintah. Nah, bila yang mengadu dia duk tahu nama-nama, oh sedap pasal Islam, pasal nak masuk ni. Ha ni atau berapa banyak. Kita ikut-ikut. Dengan sebab apa? Dengan sebab orang yang benar-benar bawa Islam bukan sekadar kata nama saja dak, bahkan yang mengamalkan dengan Islam itu tertarik. Karena Islam comel. Comel. Itulah kita nak faham kata indahnya Islam yang kita sekarang ni duk anu. Hak duk nampak kata ayuhlah Islam itu orang tak faham. Payah Islam kena pukul lubung yang kena kelubung pala, kena gitu, kena gini, tak faham. Tak faham sebenarnya hakikat sebenarnya benda tu benda untuk kita berlaku. Bukan untuk orang lain, untuk kita masing-masing. Alhamdulillah. Jadi malam ni ginilah lebih kurang kita dengarkan tazkirah muzakarah kita malam ni tentangnya keindahan ataupun kita panggil supaya kita menghargailah nikmat yang ada pada kita dua-dua tadi, nikmat iman dan nikmat Islam. Dua-dua nikmat ni tak ada harga lah kalau kita nak bayar. Cari stay dunia ni, sekiranya dunia ni sutai ni milik kita, lepas kita nak bayar lah dunia, dalam dunia ni sebutai milik kita, mah nyok ano beli nyok ano, duit harta nyok ano banyak, kita kata hak kita berlaku, lepas kita nak bayar harga email, tak boleh, mahal lagi email, tak gitu. Tiba-tiba Allah bagi kepada kita free. Free tu hargailah email ada pada kita dengan kita membanyakkan buat amal-amal ataupun buat sabak-sabak supaya jadi kekuatan keimanan kita kepada Allah dan kepada akhirat Allah. Dan begitulah juga kita memenuhilah di dalam Islam yang indah sekarang ni ada pada kita, kita mengamalkanlah dengan amalan-amalan Islam supaya indahan dalam Islam itu yang diterpacuk ataupun muzahirkan tubik melalui amalan-amalan kita. Alhamdulillah, muslimin muslimat sedang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama pada malam pertama setelah daripada raya setelah daripada raya, insya-Allah. Lepas pada ni kalau tak ada halangan ke apa, tak ada gangguan ke apa, kita buat ginilah. Walaupun kita tak ada boleh klik lagi lah pada pesan, duduk sini dulu duduk di sebaya dulu, kita boleh buat tazkirah gini lah. Tazkirah supaya we ada maknanya kata we ada masa malam ni sama tahu kita nak tidur ni ada manfaat. Kerana sahabat ataupun saudara-saudara kita bukan daripada setempat ni, Mekah ramai juga ni. Saudara kita daripada Mekah duduk bersama dengan kita ni ada juga ramai Mekah ni. Pasal orang baru klik Mekah ni royak tu ramai orang klik Mekah hak duk Mekah tu hak duk bersama dengan kita. Dalam ni dalam hak kita duk baca duk ni ramai sahabat kita, saudara-saudara kita duk di Mekah bersama juga dengan hak kita duk baca ni lah. Ada abang kita Skype ni, Skypean. Dia tanya yang kau baricak ni mai ada lagi. Tengok mailik banci hak yon lang deh. Abang Skypean tu deh. Tengok banci hak yon lang ada lagi. Begitulah juga Muhammad Daud ni, dia tanya rak baricak. Terima lagi, tak katuk lagi. InsyaAllah dengan sebab kita mari tak ada duduk pada besar ni, kita klik mari raya, klik kapung deh. Dengan sebab tak ada buat lah. Kalau kita duduk di pada besar ni, kita buat lagi. Ya. Banyak wisalah ni. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanuhu wa maghfirah. Doa-doa deh. Ni jawab rokit atik ni. Ya, kita duk tengok komen hak belakang-belakang ni, komen hak belakang-belakang ada nak kata kan ada perkara-perkara yang mustahak. Ada kadang-kadang dia mau suruh doa gini doa kepada saya batik ustaz sekarang ni ibu hamba duk hospital kena covid. Tu. Ada banyak ada mau hantar dalam kuam minta tolong supaya doa, insya-Allah sama-sama kita berdoa. Sahabat kita ataupun saudara-saudara kita hidup bersama dengan kita 400 orang ni sama-samalah kita berdoa juga minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan saudara kita dan sembuh
mana duduk dalam hospital supaya Allah Ta'ala sembuh. Safaqallah wa afaka. Ya Allah, syafaat apa ni syafaat, sembuhkanlah saudara kita hok duduk dalam keuzuran hospital ke ataupun rombang sanam ke mana-mana ke, tak kira lah sebelah Sien ataupun Malaysia ataupun seluruhnya pada umumnya. Ya, amin amin. Semoga Allah Ta'ala beri sihat wal afiat. Amin amin. Ya Rahman Rahimin. Terima kasih banyak-banyak yang berdoa bersama dengan kita deh. Terima kasih hok share deh. Share ni beramai ni. Mana-mana yang share bersama dengan kita, terima kasih banyak-banyak. Salam ayah, rindu ayah. Sama-sama be. Sama-sama banyak hari tak dengar suara ayah. Ya, sama-sama. Sama-sama rindulah. Rindu banyak akan budu ni. Pauman ni wang sucung deh. Ya, sama-sama. Ini daripada Kedah, saudara kita daripada Kedah ni. Darul Aman, jelas clear ya kata, daripada Kedah. Suhaizan daripada Kedah. Alhamdulillah. Sekata-kata tepat juga ni dah kata. Amin amin. Malam tak ada banyak ni, banyak ke beri salah gitu ni. Kadang-kadang nampak loyo, nampak torok deh, letih. Duk kenyai daging lagi ni. Daging gerbek. Apalah, daging gerbek kita makan itu adalah ibadah. Kita makan daging ibadat. Jamu Allah kata, makan daging gerbek ni biar apa kata perkara hak Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita makan. Berkat ada tu, daging gerbek ada keberkatan. Makanlah. Makan. Tapi tak waktu lah, tak tahan dengan gigi tu lah, sehari dua ni. Allah sakit gigi lah, macam-macam jadi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang mana gerbek pada tahun ni, moga-moga Allah Ta'ala terima lah segala ibadat kita buat tu ni. Tuhan terima maya, apa ni, maya kita, puasa kita. Dan gerbek-gerbek ya Allah, terimalah segala-galanya kita buat baik tu ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, malam ni, sekat ni dulu, mohon maaf banyak-banyak saudara kita yang ambo tak baca komen ni. Tak baca komen, mohon maaf banyak-banyak sebab kalau nak baca banyak tapi banyak kira tengok beri salah, amin, alhamdulillah gitulah. Takut kira mengata tak baca nama kita. Supalah. Mohon maaf banyak-banyak deh. Mohon maaf. Jadi malam ni akhirilah sekat ni dulu deh. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala salah silap dan cacat celah. Akhir dengan kalimah, akhir dengan lafaz yang mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-'arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhir kalamna la ilaha illallah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفحشاء واحفظنا يا الله، أنت خير الحافظين برحمتك يا أرحم. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. لا إله إلا الله. استغفر